Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita untuk pelajaran sirah, yang mana tajuk kita pada hari ini ialah sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum ni kita pernah belajar 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Okey, hari ini kita akan belajar sifat tabligh. Apa yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh ialah menyampaikan. Okey, salah satu sifat yang wajib ada pada seorang Nabi ialah tabligh. Para Nabi akan menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Macam kita ialah umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada satu hadis yang menunjukkan yang ada kaitan dengan sifat tabligh, iaitu yang berbunyi balighu anni walau ayah. Maksudnya, sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Tugas menyampaikan wahyu, tugas menyampaikan dakwah sememangnya dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi selepas ketiadaan nabi dan rasul, menjadi tugas kita semua untuk menyambung dakwah para nabi dan rasul. Okey, mari kita lihat contoh sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, ketika dakwah secara rahsia. Pada peringkat permulaan, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, ianya dilakukan secara rahsia ataupun secara sulit ataupun secara sembunyi-sembunyi. Okey. Yang mana dakwah itu dilakukan hanya melibatkan kaum kerabat terdekat, okey, kaum keluarga dan sahabat-sahabat yang terdekat. Dan hasil daripada dakwah secara rahsia itu, keluarga terdekat dan sahabat Nabi telah memeluk Islam. Antaranya ialah isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid, iaitu wanita pertama yang memeluk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, iaitu lelaki pertama yang memeluk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yang merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam. Pada masa itu Ali bin Abi Thalib ni masih lagi kanak-kanak. Kemudian Zaid bin Harisah ialah hamba yang pertama memeluk Islam. Seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua ataupun bukti yang kedua sifat tabligh Nabi Muhammad ketika peristiwa di Bukit Sofa. Okey. Ketika peristiwa di Bukit Sofa, peristiwa ini berlaku selepas wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan, iaitu surah Al-Hijr, yang mengarahkan Rasulullah ataupun Nabi Muhammad untuk berdakwah ataupun menyebarkan Islam secara terbuka. Okey. Dan ini ialah kali pertama Nabi Muhammad menyeru penduduk Mekah pada ketika itu untuk menerima ajaran Islam, sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas menerima wahyu, Nabi Muhammad pergi ke Bukit Sofa. Kemudian Nabi Muhammad menyeru penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ketiga ialah ketika peristiwa di Taif. Okey, peristiwa Nabi Muhammad pergi ke Taif. Okey, peristiwa ini berlaku selepas Nabi Muhammad kehilangan isteri dan bapa saudaranya, iaitu pada tahun ke-10 kenabian, ataupun juga tahun itu dikenali sebagai tahun duka cita. Sebabnya Nabi Muhammad telah kehilangan 2 orang yang disayanginya. Okey, dan 2 orang ini jugalah yang selalu membela, melindungi Nabi dan memberi sokongan kepada Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad telah pergi ke Taif untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam. Namun begitu, Nabi Muhammad telah menerima layanan yang buruk daripada penduduk Taif dan menyebabkan Nabi Muhammad telah dihalau daripada Taif dan Nabi Muhammad terpaksa pulang semula ke Mekah. Okey, dan kemudian yang keempat ialah dakwah dengan penulisan. Okey, dakwah dengan penulisan. Okey.
Nabi Muhammad mengutus surat ke negara-negara luar dalam menyebarkan Islam. Antaranya seperti negara Bahrain, Damsyik, Habsyah dan Oman. Ada beberapa utusan Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad ataupun Rasulullah ke negara-negara luar. Sama ada negara Islam dan negara bukan Islam untuk menyeru mengamalkan ajaran Islam. Namun begitu, ada juga beberapa negara yang tidak menerima kedatangan utusan Islam. Okey, seterusnya ialah kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Kepentingan. Apa kepentingannya ya? Okey, yang pertama, ajaran Islam tersebar dengan luas. Okey, dengan adanya sifat tabligh ditambah dengan sikap tidak berputus asa Nabi Muhammad, maka ajaran Islam tersebar dengan lebih meluas. Kemudian yang kedua, nasib golongan tertentu lebih terbela. Ini kerana sebelum kedatangan Islam, golongan tertentu seperti golongan wanita dipandang rendah. Dilayan seperti hamba, seperti orang suruhan, dan anak perempuan dipandang hina dan ada yang ditanam hidup-hidup. Tetapi bila adanya Islam, golongan wanita khususnya telah diberi penghormatan dan beri layanan yang sama ada dengan semua orang. Kemudian akhlak mulia dapat diamalkan dalam masyarakat. Sesungguhnya akhlak yang berpaksikan agama Islam adalah akhlak yang sangat mulia. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, apa yang kita dapat simpulkan ialah kita perlulah mencontohi sifat tabligh yang ada pada baginda, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kehidupan akan menjadi lebih baik apabila masing-masing menyampaikan dan menyebarkan kebaikan. Dan menjadi tugas kita juga sebagai salah seorang daripada umat Islam untuk meneruskan sifat tabligh, iaitu menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain. Itu sahaja yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkaitan tajuk sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat iktibar dan manfaat daripada sifat tabligh Nabi Muhammad SAW. Berjumpa lagi di tajuk yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.